Salamun, salamun, kamiskil khitam alaikum, uhai babana ya kiram. Waman dikrum unsuna fi salam, wa nurun lana baina hadal aram. Sakuntum fadi wa rabbul ibad, wa antum marami wa aqsal murad. Aqsal murad, alfas salam. Salatum minallah wa alfas salam alal Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Salamun, salamun, kamiskil khitam alaikum, uhai babana ya kiram. Waman dikrum unsuna fi salam, wa nurun lana baina hadal aram. Sakuntum fuadi wa rabbul ibad, wa antum marami wa aqsal Islam, always love of justice. Islam never teaches violence because Islam is a gentle religion. Let's salawat to Prophet Muhammad. Let's hope he gave us a great shafa'at. May love and peace always be in our heart. May peace proclaim with the love from our God. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. 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 Waman dikrum unsuna fi salam, wa nurun lana baina hadal aram. Sakuntum fuadi wa rabbul ibad, wa antum marami wa aqsal murad. Dikrum unsuna fi salam, wa nurun lana baina hadal aram. Sakuntum fuadi wa rabbul ibad, wa antum marami wa aqsal murad. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Fasa pertama pemasangan loker di sekolah rendah yang beroperasi secara 2 sesi bakal dilaksanakan mulai akhir bulan ini. Sembungan itu menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, fasa pertama pemasangan loker adalah untuk murid tahun 1 dan 2 dan menjangkakan inisiatif itu dapat dilaksanakan sepenuhnya menjelang bulan Oktober ini. Dalam perkembangan berasingan pula, Datuk Dr. Razzie memaklumkan bahawa kebanyakan Majlis Agama Islam Negeri bersetuju agar pakaian seragam sekolah kebangsaan digunakan bagi kelas Al-Quran dan Fardu Ain (Kafa). 8 Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di daerah Matu di Muka Sarawak kini berwajah baru dengan dilengkapi pelbagai kemudahan bagi memberikan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan selamat kepada kanak-kanak. Pengurus pelaksanaan program Petronas Sarawak Nur Azam Abang Zawawi berkata, kesemua projek berkenaan dilaksanakan selepas mengambil kira cadangan dan permintaan Ahli Dewan Undangan Negeri Jemoring Datuk Dr. Juanda Jaya agar mendirikan semula infrastruktur tabika yang lebih baik kepada penduduk setempat. Akhir sekali, 2 kaki tangan kedutaan Rusia dilaporkan maut dalam kejadian letupan bom di Kabul, Afghanistan. Suspek dikatakan bertindak meletukkan bom di kawasan berdekatan pintu masuk bahagian konsular kedutaan Rusia pada pukul 10.50 pagi waktu tempatan. Terdahulu, seorang terbunuh manakala 10 lagi cedera apabila pengebom bunuh diri menyasarkan perhimpunan berhampiran kedutaan Rusia. Difahamkan pasukan keselamatan telah mengepung kawasan tersebut dan melancarkan siasatan berhubung kejadian berkenaan.
Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 10 Oktober dalam tahun 2014, Musabaqah Tilawah Al-Quran Murid Pekak Kebangsaan kali kedua telah diadakan di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS, selama 3 hari. Majlis yang dianjurkan oleh Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa, Yayasan Faqih dengan kerjasama KUIS dan Center of Quranic Research ini diadakan atas kesedaran betapa pentingnya bahasa isyarat sebagai medium komunikasi bagi golongan pekak. Musabaqah ini dihadiri oleh murid-murid dari 13 buah sekolah pendidikan khas dan kira-kira 200 peserta dari seluruh Malaysia. Acara yang dipertandingkan adalah tilawah Al-Quran, hafazan dan nasyid. Majlis penutupan musabaqah disempurnakan oleh Sahibus Samahah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Sesungguhnya program ini membuktikan bahawa golongan istimewa ini tidak diketepikan dan dipinggirkan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome dan juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, lukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elang bulanan. Ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my. Haji Abdul Rahman Limbung atau nama sebenarnya ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid bin Abdul Qadir, merupakan seorang ulama Melayu terkemuka yang memiliki peribadi sangat menarik dan warak. Beliau juga seorang ulama pejuang menentang penjajah di Terengganu yang sangat disegani. Haji Abdul Rahman dilahirkan pada tahun 1868. Semasa kecilnya, beliau telah mula mendalami pengajian agama dan sememangnya di zamannya perkembangan Islam cukup pesat. Oleh kerana itu, tidak hairanlah jika beliau sejak kecil lagi sudah menerima pendidikan agama yang cukup mantap. Haji Abdul Rahman Limbung disebut sebagai seorang yang mempunyai kecerdakan akal yang luar biasa, meliputi pelbagai disiplin ilmu. Antaranya, beliau amat aktif mengajar ilmu agama melalui kitab-kitab tahrir dan ilmu tasawuf seperti Hidayatul Salikin dan Ad-Durrun Nafis. Haji Abdul Rahman Limbung adalah seorang sufi yang pernah menjadi peguam. Ini dapat dibuktikan dengan berkali-kali beliau berhujah di mahkamah kerana membela rakyat yang disaman oleh pihak pemerintah Inggeris. Sememangnya sejak kecil lagi telah terlihat pada diri beliau tanda-tanda yang beliau akan menjadi seorang tokoh yang terkenal dalam sejarah. Menurut H.W. Thompson dan J.L. Humphreys, Haji Abdul Rahman Limbung dan pengikutnya dilabel sebagai penderhaka oleh British. Akhirnya, Haji Abdul Rahman Limbung ditangkap dan dibuang ke Singapura dan selanjutnya dibuang ke Mekah dalam tahun 1928. Setahun kemudian, ulama pejuang Islam berbangsa Melayu itu meninggal dunia di Mekah
pada tahun 1929 Masihi. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kembali kita bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Selasa hari ini 6 September 2022 bersamaan dengan berapa tarikh hari ini 9 Safar 1444 Hijrah. Semoga sentiasa dalam keberkatan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baiklah, telah bersama-sama kita ikuti perkongsian Warna Pagi sebentar tadi 4 jam bersama menerusi celoteh daripada sahabat-sahabat Warna Pagi. Kita ada Sufian Amrin dan juga Luqman Hakim. Terima kasih pada mereka berdua. Semoga apa yang dikongsikan memberikan kita satu idea untuk menambah baik tahap ataupun kualiti kehidupan kita, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama sahabat-sahabat kita akan teruskan lagi perkongsian di Radio IKIM menerusi Aspirasi 10.1. Kita bakal mulakan dengan rancangan syariah dan perundangan. Kejap lagi bakal bersama dengan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, tak lain tak bukan yang bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita nak kongsikan tajuk tentang harmonisasi undang-undang sivil dan syariah. Bahagian pertama kita dah upkan juga posternya di FB IKIM FM dan juga di IG IKIM.my. Jadinya untuk anda rakan pendengar, jom ikuti perkongsiannya sebentar saja lagi secara langsung kami bawakan kepada anda di Radio IKIM dan juga di FB, juga di YouTube channel IKIM, insya-Allah, untuk sama-sama anda ikuti perkongsian syariah dan perundangan membawakan tajuk harmonisasi undang-undang sivil dan syariah untuk bahagian pertama, insya-Allah, bersama dengan Ketua Pengarah IKIM yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil. Saat ini jom kita nak dengarkan lagu inspirasi pertama kita pagi ini sebagai pembuka tirai tugasan pagi ini di Aspirasi 10.1. Bila kata hari ini anak-anak kita pun cuti sekolah dan sebagainya, gunakan, manfaatkan waktu cuti ini sebaik mungkin untuk bersama dengan mereka. Macam-macam cara, macam-macam aktiviti boleh kita lakukan untuk sama-sama kita memberikan makna dalam kehidupan anak-anak kita, insya-Allah. Bersama dengan Saujana, dengan keluarga bahagia. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self-love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup ni. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar yang terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk rancangan syariah dan perundangan. Bersama kita di konti, alhamdulillah sekali lagi kami bawakan kepada anda yang bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Doktor. Dalam kesibukan masih sempat untuk bersama dengan kami. Terima kasih banyak. Pagi ni kita nak kongsikan, sebenarnya tajuk ni Doktor nak kongsikan dalam minggu lepas, tapi sebab kebetulan minggu lepas kita ada Hari Kemerdekaan kan Doktor kan? Jadi Doktor bawakan hari ini untuk harmonisasi undang-undang sivil dan syariah. Ini bahagian pertama. Mungkin awalan ini kalau kita boleh kongsikan terlebih dahulu untuk rakan-rakan pendengar kita berikan sedikit mukadimah lah Ustaz, Doktor. Bilakah usaha harmonisasi undang-undang sivil dan syariah ini bermula di Malaysia Doktor? Okey, baik. Terima kasih Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Para pendengar sekalian, bila kita bercakap bila bermulanya harmonisasi undang-undang syarak sivil ataupun setengah panggil undang-undang sivil syarak di Malaysia, kita kena fahamlah dalam sedikitlah latar belakang sejarah perundangan kita di Malaysia. Jadi sebenarnya kita semua tahulah bahawa kita mempunyai dua sistem lah, iaitu sistem perundangan yang mempunyai prinsip common law yang diguna pakai
dalam mahkamah sivil dalam kesemua bidang kuasa. Manakala prinsip perundangan syariah yang terpakai di mahkamah syariah sahaja. So dalam hal ini, kalau kita nak bincang dari mana datangnya punca kuasa ni, daripada perlembagaan lah. Iaitu Parlimen boleh membuat undang-undang dalam semua perkara yang disenaraikan dalam jadual ke-9 senarai 1. Jadi bila sebut senarai 1 jadual 9 ni ialah senarai persekutuan. Sebut senarai persekutuan ni maknanya terutama sekali secara majoritinya ialah di bawah bidang kuasa pusat. Iaitu termasuk di situ ialah mahkamah sivil. Dan Parlimen dalam dia membuat undang-undang, dia buat undang-undang sivil, termasuk undang-undang syariah yang hanya khusus untuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Jadi Parlimen dia boleh buat undang-undang dua, itu undang-undang sivil untuk persekutuan, makna satu Malaysia yang terpakai di mahkamah sivil, dan satu lagi dia boleh buat untuk undang-undang syariah hanya khusus untuk wilayah persekutuan. Sebab yang lain-lain negeri-negeri dia akan ada bawah negeri-negeri. Bagi negeri-negeri dia duduk di bawah jadual ke-9 senarai 2. Di sini diberi bidang kuasa itu untuk negeri-negeri di mana Dewan Undangan Negeri yang membuat undang-undang tersebut, yang kita semua tahulah berkait rapat berkenaan dengan hal ehwal keluarga, nikah, cerai, dia punya hak, tanggungjawab dan sebagainya, pewarisan, termasuk mengadakan hukuman ke atas orang Islam yang melanggar perintah agama Islam. Jadi kalau orang tu dia tak solat Jumaat, kalau orang tu dia ingkar untuk bayar zakat, jadi bayar zakat ini wajib. Wajib, betul. Kalau kita tengok di negeri Selangor umpamanya, enactment di bawah enactment pentadbiran, undang-undang pentadbiran bagi Selangor. Kalau tidak silap saya 2003. Jadi bayar zakat tu adalah wajib kepada pihak berkuasa yang dilantik lah, satu amil tu. Maknanya kalau kita engkar bayar, boleh kita didakwa di mahkamah syariah. Di mahkamah di bawah mahkamah syariah. Jadi ini hanya terpakai untuk orang Islam. Dan didakwa di mahkamah syariah. Manakala bidang kuasa mahkamah sivil, dia adalah luas, semua kita tahu, terpakai untuk orang Islam dan juga orang bukan Islam. Dan dia mempunyai, saya kata bidang kuasanya amat luas lah. Kalau kita tahu semua benda selain daripada yang bidang kuasa yang ada pada mahkamah syariah dan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri yang terpakai untuk orang Islam sahaja, amat kecil skop dia. Jadi hati ini mukadimah sebab kita nak sampai nanti harmonisasi ni sebab kita kena balik kepada sejarah ni memandangkan kita ada dua sistem perundangan dan dua mahkamah yang berbeza. Betul. Kan? Kita ada undang-undang sivil, kita ada undang syariah. Kita ada mahkamah sivil, kita ada mahkamah syariah. Maka berlakulah, dan benda ni lazim berlaku, iaitu apa dipanggil pertembungan antara bidang kuasa antara mahkamah syariah dan juga bidang kuasa mahkamah sivil. Betul. Undang-undang yang diberi kadang-kadang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri yang terpakai untuk orang Islam berkenaan dengan kesalahan jenayah syariah sebagai contohnya dipertikaikan dan dibawa ke mahkamah sivil. Dan ini menjadi masalah kerana kedua-dua bidang kuasa ini sepatutnya mempunyai bidang kuasa masing-masing. So, ini undang-undang Islam negeri diguna pakai di mahkamah syariah. Ini bidang kuasa sivil diguna pakai di mahkamah sivil. Dan bidang perebutan bidang kuasa ini, kalau kita tengok dalam sejarah lah, mahkamah sivil kata dia ada bidang kuasa terhadap yang kepada amatan kita bahawa ini adalah bidang kuasa mahkamah syariah.
Pertumbungan ini berlaku sehinggalah adanya satu pindaan perlembagaan iaitu perkara 1211A yang dibuat pada tahun 1988. So, pindaan ini dibuat untuk mengenepikan campur tangan Mahkamah Sivil terhadap bidang kuasa yang diberi kepada Mahkamah Syariah. Antara lain, bukan itu saja, antara lain. Antara lain. Namun, kalau kita tengok selepas itu, masih ada lagi pertumbungan bidang kuasa tersebut. Kerana adanya perbezaan antara agama. Betul. Umpamanya, berkenaan dengan hak penentuan agama kanak-kanak. Hasil daripada perkahwinan yang didaftarkan pada asalnya di bawah Undang-Undang Sivil, iaitu Law Reform Marriage and Divorce Act 1976. Kemudian salah seorang masuk Islam. Kemudian nak pergi ke Mahkamah Syariah, nak pergi pada Mahkamah Sivil, berebut antara dua itu. Mana satu? Penentuan agama, hak penjagaan anak terhadap anak tersebut oleh salah seorang yang berbeza agama. Sebab seorang dah masuk Islam, seorang tak. Kalau seorang kedua-dua masuk Islam, tak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. Tetapi kalau kita tengok dalam bidang kuasa Mahkamah Sivil, umpamanya dalam aspek jenayah, dalam aspek tata cara jenayah, dalam aspek kontrak, dalam aspek perbankan, keuangan, takaful dan security Islam, walaupun disebut perbankan Islam, keuangan Islam, dia diletakkan di bawah bidang kuasa Parlimen yang membuat undang-undang dan diletakkan di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil yang terpakai kepada orang Islam dan bukan Islam. Jadi bila kita sebut ada isu-isu berbangkit daripada perbankan Islam, keuangan Islam, security Islam, ia semua diselesaikan di Mahkamah Sivil. Cuma ada orang tanya, hakim-hakim di Mahkamah Sivil itu dia orang arif ke tentang undang-undang perbankan, keuangan Islam dan hasil daripada situ? Dia kena pergi kursus juga mereka ni. Bukan mereka tak kursus. Mereka juga mestilah dalam hal ini mendapat pandangan daripada ada dipanggil penasihat, majlis penasihat syariah tertinggi. Kalau umpamanya perbankan Islam di bawah Bank Negara, dia ada majlis penasihat syariah dan majlis penasihat ini mempunyai kuasa yang tertinggi dalam aspek apa sahaja pendekatan yang diambil, itu yang diterima pakai. Jadi mahkamah mestilah mendengar apa yang ditetapkan oleh Majlis Penasihatan Syariah bagi perbankan Islam di Bank Negara Malaysia. Adapun dari aspek capital market, iaitu security, itu di bawah Security Commission, Suruhanjaya Security, juga ada penasihat, Majlis Penasihat Syariah yang merupakan majlis yang tertinggi dalam hal tersebut. Jadi Yati, melihat kepada masalah yang timbul ada pertembungan dan sebagainya, maka pihak kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menubuhkan satu jawatan kuasa yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak Sivil pada tahun 1988 yang diletak di bawah kelolaan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, MKI. Jadi MKI ni wujud tahun 68. Cuma pada tahun 2022 ada penstrukturan semula MKI. Ada peraturan-peraturan MKI yang terbaru pada, kalau tidak salah saya, Mac 2022. Dan Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak Sivil ini telah ditukar nama kepada Jawatan Kuasa Perundangan Islam Kebangsaan. Jadi sebelum ini kita panggil Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak Sivil. Mulai Mac tahun 2022 sudah tukar nama. Sekarang ni adalah pengurusi yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja, Majlis Raja-Raja. Jadi penubuhan Jawatan Kuasa ini, baik dipanggil Jawatan Kuasa Teknikal dahulu, sekarang panggil Jawatan Kuasa Perundangan Islam. Tujuan dia ialah untuk membantu JAKIM menggubal model undang-undang Islam bagi tujuan penyelarasan dan penyeragaman undang-undang Islam, sebab undang-undang Islam ni adalah
prerogatif negeri di bawah sultan. Jadi nak bagi semua dia selaras, nak bagi jumpa semua seragam supaya tidak timbul masalah ketidakadilan. Betul. Satu negeri kata lain, negeri lain kata lain. Dia jadi masalah bila kita ada nak buat kuasa dan sebagainya lah. Okey. Kemudian juga dia nak membantu memperkemas dan memantapkan pentadbiran undang-undang Islam yang sedia ada. Ada dah undang-undang Islam ni, pentadbirannya kita nak memantapkan dia. Dan tugas jawatan kuasa ni antara lain ialah untuk meneliti dan menerima undang-undang sivil yang sesuai dengan syarak dan memasukkan undang-undang sivil yang bertentangan dengan syarak. Saya nak ulangi. Ini yang mukadimah saya nak cerita harmonisasi ni. So tugas jawatan kuasa ni, yang sekarang nama jawatan kuasa perundang Islam, ialah di antara lain yang paling penting sini ialah untuk meneliti dan menerima undang-undang sivil yang sesuai dengan syarak dan memansuhkan undang-undang sivil yang bertentangan dengan syarak. Jadi kita dalam hal ini jangan kita kata bahawa apa yang ada dalam undang-undang sivil itu adalah semuanya tak betul. Kan? Ini barat semua. Ada undang-undang sivil itu yang menepati kehendak syarak. Jadi kita terima pakai. Okey, terima pakai. Jadi dengan perkataan lain, kita kata di sini dia nak mengharmonikan antara undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Masya Allah. Maksudnya dia ada semak semula lah kiranya. Jadi kalau kita tengok dalam undang-undang sivil peruntukan tu okey, kita terima pakai. Kalau tengok peruntukan undang-undang sivil tu bercanggah dengan syarak, kita masukkan. Dan kita boleh juga masukkan peruntukan dalam undang-undang syariah yang universal. Oh, yang boleh diterima pakai oleh semua. Masukkan dalam undang-undang sivil. Baik. Boleh kan? Menarik. Jadi kan Yati dan para pendengar sekalian, kalau kita nak tengoklah bila bermulanya proses harmonisasi antara undang-undang syarak dan sivil ini, saya ingat kita terhutang budi kepada almarhum Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim semasa zaman dia apabila beliau berhijrah daripada Singapura ke Malaysia pada masa itu dan menjadi profesor di Universiti Malaya dan merupakan dekan pertama dekan pertama Fakulti Undang-Undang di Universiti Malaya. Dan selepas itu berhijrah menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa, merupakan syekh kuliah bagi kuliah undang-undang di UIA itu. Banyak pandangan-pandangan almarhum itu membawa kepada bagaimana kita nak mengharmonisasikan undang-undang yang ada, sebab kita nak elakkan konflik. Betul. Kita nak elakkan konflik ni bukan senang. Jadi mungkin nak 100% nak elak konflik tu agak sukar, tapi kita nak mengurangkan supaya konflik itu dikurangkan. Selepas itu, pada pembacaan saya, dalam kajian saya melihat selepas Prof. Ahmad Ibrahim meninggal, kalau tidak silap saya pada tahun 1999, maka di situ, maknanya di UIA lah, kuliah undang-undang yang selepas itu diberi nama sebagai ICOL lah, Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws, telah macam menyarankan seorang profesor, iaitu Profesor Hashim Kamali, untuk membuat satu kajian berkenaan dengan apa dipanggil sebagai Harmonization of Sharia and Law, a position paper and work plan, dan telah siap pada bulan Disember 1999. Itu hanya saya ingat dalam beberapa bulan selepas almarhum Prof. Ahmad Ibrahim meninggal. Saya ingat dia meninggal bulan April 1999. Jadi kertas ini dibentangkan pada persidangan antarabangsa Harmonization of Sharia and Civil Law yang diadakan di Kuala Lumpur pada 20 hingga 21 Oktober 2003 yang turut menyentuh mengenai metodologi pengharmonisasian undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Jadi Yati dan para pendengar sekalian, jadi cadangan pengharmonisasian yang dibentangkan hasil daripada kertas tersebut yang dibuat di ICOL untuk UIA dan juga untuk negara dan juga
antarabangsa ialah untuk bagaimana kita nak mengharmonisasikan undang-undang yang sedia ada dan bukan dengan memperkenalkan perundangan yang baru. Itu asalnya. Metodologi yang dicadangkan adalah dengan membuat takhayul. Takhayul itu memilih. Memilih terhadap bahagian-bahagian berkenaan dengan syariah, iaitu undang-undang syariah yang ada dan undang-undang sivil yang ada dan menyatukan kedua-duanya. Menserasikannya. Jadi pilih, tengok yang mana yang sesuai, kita satukan dan kita jadikan dia sebagai undang-undang. Jadi inilah visi almarhum Puan Ahmad Ibrahim semasa hayatnya, masa menubuhkan kuliah undang-undang ataupun sekarang dipanggil sebagai ICOL, iaitu Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws, ialah untuk adakan satu harmonisasi antara undang-undang syariah dan undang-undang sivil. Jadi kalau kita tengok penubuhan ICOL itu ialah untuk melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran dalam undang-undang sivil dan perundangan syariah. Jadi kerana itu kalau kita lihat mereka yang hasil daripada ataupun graduan yang hasil daripada ICOL ini, mereka mahir dalam kedua-dua bidang tersebut. Jadi rentetan daripada itu, daripada kertas yang dibuat dan pembentangan pada conference yang pertama itu, kalau kita tengok ICOL pada bulan Mei tahun 2002 telah menubuhkan satu unit dikenali sebagai Harmonization of Sharia and Law Unit ataupun dipanggil sebagai HSLU. Dan unit ini merupakan satu unit yang disusun semula daripada satu jawatan kuasa yang ditubuhkan di bawah Kuliah Research Unit ataupun KRU pada tahun 1999 yang dikenali sebagai Islamization of Law Committee. Dan HSLU ni, iaitu Harmonization of Sharia and Law Unit ini ditubuhkan untuk tujuannya untuk menekankan aspek Islamisasi ilmu, iaitu Islamization of Knowledge, dan memandangkan ilmu dan kajian mengenai syariah sering diberi perhatian di Universiti Islam Antarabangsa. Maka penubuhan HSLU, iaitu Harmonization of Sharia and Law Unit, adalah untuk menekankan mengenai kepentingan kajian pengharmonisasian undang-undang syariah dan undang-undang sivil di peringkat Malaysia dan juga luar negara. Dan selepas itu adanya rentetan-rentetan penganjuran persidangan antarabangsa yang saya sebut tadi pada 20 hingga 21 Oktober 2003. Dan inilah merupakan julung-julung kalinya HSLU menganjurkan International Conference on Harmonization of Sharia and Civil Law. Dan selepas itu adalah berlaku beberapa lagi acara secara tahunan dari aspek Harmonization of Civil and Sharia Law ini. Cuma saya kurang pasti apakah pendekatan dan perkembangan sekarang. Cuma saya ingat sebelum pilihan raya 2018 ada satu jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Islam tentang jawatan kuasa mengharmonisasikan undang-undang sivil dan syarak. Dia ada satu komiti besar, kemudian ada subkomiti, dan salah satu subkomiti itu saya pun ada dalam itulah, dalam keahlian tersebut. Dan saya kurang pasti apakah kedudukan jawatan kuasa itu. Tapi dengan perkembangan terbaru 2-3 bulan ini, kita ada satu jawatan kuasa memperkasakan Mahkamah Syariah. So, mungkin ada intipati dalam hal itu di bawah jawatan kuasa ini, saya kurang pasti. Tapi itulah sejarah ringkas sejarah berkenaan harmonisasi antara undang-undang syarak dan sivil di Malaysia. Sangat penting sebenarnya, Doktor, sebab kita inilah baru kita nampak macam mana sebenarnya nak menserasikan itu bukannya mudah, Doktor, kan? Nak menserasikan, nak mengharmonikan itu, dan insya-Allah lepas ni kita akan tahu juga tentang apa yang betul-betul dimaksudkan dengan harmonisasi undang-undang tu, Doktor. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit ketir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Dia terpaksa tempuh derita, cekanya
Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menepu dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu, dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersuah, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi perkertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menepu dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan syariah dan perundangan pada pagi ini bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Cerita tentang harmonisasi undang-undang sivil dan syariah. Masya Allah, terima kasih banyak Doktor. Kongsikan awalan tadi bagaimana sebenarnya sejarah awalnya, bila dia bermula, dan cerita di belakang tabir sebenarnya yang masyarakat tak tahu, tapi Alhamdulillah Doktor bawakan ke tengah supaya kita semua faham. Maksudnya ada usaha untuk mengharmonisasikan kedua-dua undang-undang sivil dan juga syariah ni. Bila kita sebut tentang harmonisasi, Doktor, saya suka sangat bila Doktor sebut daripada awal dulu harmonisasi undang-undang tu kan. Apa sebenarnya dimaksudkan dengan harmonisasi undang-undang tu, Doktor? Baik, terima kasih Yati, para pendengar sekalian. Harmonisasi dalam bahasa Arab pada pembacaan saya lah. Mungkin ada sedikit perbezaan bagi setengah-setengah orang. Yang paling dekat lah istilah yang digunakan dalam bahasa Arab ialah talfiq. Itu talfiq. Talfiq tu dari segi bahasa dalam bahasa Arab, talfiq bermaksud mencantumkan, mengumpulkan dan menyatukan. Itu asal je lah.
Manakala dari sudut pengertian usul fiqh, ia bermaksud melakukan satu perkara yang tidak pernah dibincangkan oleh para mujtahid. Jadi satu perkara yang tidak pernah dibincangkan oleh para mujtahid itu, mereka yang melakukan ijtihad itu, dan mengambil dalam satu permasalahan yang memiliki rukun-rukun dan pecahan-pecahan tertentu, dua pendapat atau lebih yang menyampaikan kepada satu hakikat cantuman yang tidak diiktiraf oleh mana-mana orang. Dia punya pendek lah, kalau saya boleh ringkaskan di sini, ialah dia ada satu ataupun dua permasalahan yang wujud yang tidak pernah dibincangkan oleh mujtahid pada masa itulah. Pada masa itu mencari satu pandangan daripada kedua-dua ataupun yang lebih itu, yang mana yang lebih baik untuk dicantumkan dan diiktiraf. So dalam konteks undang-undang, kita memilih antara, kalau di Malaysia, undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Peruntukan-peruntukan yang ada supaya kita dapat kita satukan dan kita terima pakai. Yang mana daripada kedua-dua tersebut. Okey, dari segi penggunaan dalam bahasa Melayu, perkataan harmonisasi ini sebenarnya datang daripada bahasa Inggeris, harmonization, yang merujuk kepada apa yang dimaksudkan sebagai penyesuaian dan penerimaan dari dua perkara yang berbeza. Dia juga boleh membawa maksud penyelarasan. Dengan perkataan lain, harmonisasi boleh disifatkan sebagai mengambil satu ketetapan dari beberapa perkara yang berbeza dan menjadikannya sebagai penyelesaian. Ini termasuk dalam bidang undang-undang apabila membuat satu undang-undang yang difikir terbaik untuk negara. Di sinilah saya rasa dalam konteks di Malaysia, ia termasuk dalam persoalan menggabung, mengolah dan menyesuaikan dua undang-undang, iaitu undang-undang sivil dan undang-undang syarak. Kita panggil undang-undang syariah lah. Yang berkonflik. Ada pertumbungan. Dengan membuat pindaan supaya ia dapat diterima pakai dengan baik. Jadi kalau ada undang-undang sivil yang berkonflik dengan undang syariah, kita ambil satu pendekatan harmonisasi supaya ia dapat diterima pakai. Untuk orang Islam dan juga untuk orang bukan Islam, kalau ianya di bawah undang-undang sivil. Kalau dia di bawah undang-undang syariah, kita pakai untuk orang-orang Islam sahaja. Tapi kalau kita bolehlah mengambil peruntukan yang ada dalam undang-undang Islam dan kita guna pakai dalam undang-undang sivil, maka itulah yang terbaik. Kadang-kadang terdapat juga suatu undang-undang baru yang dihasilkan tanpa adanya konflik dan pertindihan. Umpamanya dalam model undang-undang perbankan dan kewangan Islam di Malaysia, yang sebelum itu wujud dalam mana-mana akta ataupun enactment, ianya telah diguna pakai di pusat dan merupakan undang-undang persekutuan yang diletakkan di bawah bidang kuasa mahkamah sivil dan terpakai ke atas orang Islam dan bukan Islam, seperti mana yang sebut di awal tadi, Yati. Pada pengamatan saya, walaupun undang-undang perbankan Islam dan kewangan Islam dan security Islam, takaful dan sebagainya itu, dia terpakai pada orang Islam dan bukan Islam dan diletakkan di bawah persekutuan, di bawah undang-undang sivil dan diguna pakai di mahkamah sivil. Undang-undang perbankan Islam ini dan kewangan Islam ini tertakluk juga kepada undang-undang lain. Dia tak berdiri dengan sendiri. Dia adanya terikat dengan Akta Kontrak tahun 1950, Akta Jual Beli Barang-Barang tahun 1957, Akta Syarikat 1965 yang dibuat pindaan 2016, Akta Sewa Beli 1950, yang semuanya berasal daripada Undang-Undang Inggeris. Dan sudah tentunya
ada peruntukan dalam undang-undang ini yang bercanggah dengan undang-undang Islam dan memerlukan kepada pengharmonian supaya ianya selaras dengan kehendak Islam. Jadi Yati, dalam hal ini satu laporan jawatan kuasa pengharmonian undang-undang keuangan Islam Bank Negara pada 2013 telah mencadangkan beberapa pindaan undang-undang supaya ianya selaras dengan undang-undang Islam. Jadi tadi yang sebut akta kontrak, akta syarikat, akta sewa beli dan semua benda tadi tu, yang mana yang bercanggah, jawatan kuasa ini telah mencadangkan supaya dibuat penyelarasan supaya dia selari dengan undang-undang Islam. Dan seingat saya lah, pengurusi jawatan kuasa inilah, iaitu bekas Ketua Hakim Negara lah, iaitu Tun Hamid, masih hidup lagi, Tun Hamid kita ni, dan dia banyaklah menyumbang terhadap pengharmonian undang-undang keuangan Islam di Bank Negara. Itu sedikit sebanyaklah kalau saya boleh bercakap tentang definasi dan harmonisasi undang-undang dalam aspek tersebut. Yati? Masya Allah. Itulah doktor, kita pun sampai hujung-hujung juga doktor. Mungkin hujung sikit lah kan, sebab kita nak sambung lebih lagi minggu depan. Kita pada episod akan datang kita akan sambung apa persamaan ni antara Islamik dengan undang-undang yang ada ni dalam kita nak mengharmonisasikan tu. Apakah harmonisasi undang-undang ini mempunyai persamaan dengan Islamisasi undang-undang. Kita akan sambung minggu depan. Cuma sikit ujung doktor, kesimpulan sikit lah untuk pertemuan kita pada hari ini berkenaan dengan harmonisasi undang-undang. Silakan doktor. Bagi saya lah, pendekatan harmonisasi undang-undang ni merupakan satu pendekatan yang saya akan bincang panjang lebar pada minggu ataupun sekarang yang akan datang. Dia ada satu pendekatan yang saya lihat lebih praktikal, betul, lebih pragmatik dan lebih berhikmah. Berhikmah, betul. Kataan dia wisdom lah, wisdom. Mungkin ada orang kata, apakah harmonisasi undang-undang ini, natijahnya apa? Natijahnya untuk melaksanakan undang-undang Islam. Tetapi kita tak sebut mungkin itu adalah undang-undang Islam. Tapi mungkin ianya di bawah undang-undang sivil dan terpakai kepada orang Islam dan bukan Islam. Cuma ada orang kata, bukankah akhirnya nanti akan terlaksananya undang-undang Islam? Saya panggil kod pembuka dan ni undang-undang Islam. Ya, saya kata ya. Akhirnya kita akan laksana undang-undang Islam pada cara yang secara natural. Betul. Secara harmoni, secara wisdom, berhikmah, secara pelan. Betul. Jadi manusia ni, bila kita nak mengubah manusia ni secara drastik, dia terkejut. Betul. Tapi kalau kita buat secara gradual, secara pelan-pelan, dia akan senang. Jadi kalau kita tengok sejarah, apabila Al-Quran diturunkan, itu dia tak turunkan sekaligus. Dia turunkan secara peringkat-peringkat tadarruj. Dan pelaksanaan undang-undang Islam di zaman Nabi pun tak laksana seterusnya. Pensyariatan untuk kita beribadah, solat, zakat, haji dan sebagainya itu pun tidak didatangkan sekaligus. Bahkan solat itu pun beberapa kali dirunding. Daripada 50 kali waktu sampai 5 waktu tu. Dan ini juga merupakan satu cara manusia ni, dia tak bolehlah kita buat secara mengejut. Dan harmonisasi ni pada pengamatan saya merupakan satu cara yang paling berkesan tapi memakan masa. Betul. Pelan-pelan tapi jadi. Tapi ada orang kata, tak lambat ke? Biar lambat, asal selamat. Tidak ada konflik, tidak ada pergaduhan. Kita belajar cara British. Macam mana British memperkenalkan undang-undang mereka di tanah Melayu dan juga di tanah jajahan. Dia sekaligus kalau dia buat. Undangan MOU 100 lebih kali dia buat pelan-pelan. Dia buat pelan-pelan dan akhirnya dia berjaya. Jadi saya ratus tahun juga dia mengambil masa. Betul. Jadi kita ni janganlah kita tergopoh gapah. Kita ambillah masa. Mungkin hasilnya kita tak dapat merasa. Hasilnya anak cucu kita merasa. Yang penting sekali ialah bila kita bercakap undang-undang Islam, the so-called universal laws,
Universal law ni, undang-undang Islam ni universal law. Betul. Yang didapat diterima pakai oleh semua orang. Untuk orang Islam dan bukan Islam, kerana undang-undang Islam itu adalah undang-undang yang adil dan saksama. Yang orang pertikaikan itu adalah kerana pelaksanaan dan penggubalan yang tidak mengikut kehendak maqasid syariah, kehendak yang tepat. Jadi itulah berlakunya, mungkin ada saya panggil orang bertohmah terhadap salah faham, Doktor, undang-undang Islam itu sendiri. Salah faham sendiri kan. Inilah masanya untuk kita menjernihkan, Doktor, kan. Kita dah 65 tahun merdeka. Inilah masanya untuk kita ketengahkan perundangan yang betul-betul dapat mengharmonikan antara sivil dan juga mahkamah syariah. Terima kasih banyak, Doktor, untuk perkongsian kita pada hari ini. Kita jumpa bahagian kedua. Ya, bahagian kedua, Doktor, insya-Allah. Terima kasih banyak, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam ini. Sejauh mana langkahku di sana, aku melupakanmu. Seluas mana kau beri padaku, masih ku angkuh padamu. Segalanya dusta, gelap mengaburiku. Ya Allah, apa yang bisa ku tebus kepadamu atas dosaku. Ya Allah, hina terasa biar ku bersujud untuk ke syurgamu. Segalanya dusta, gelap mengaburiku. Ya Allah, apa yang bisa ku tebus kepadamu atas dosaku. Ya Allah, hina terasa biar ku bersujud untuk ke syurgamu. Tebus kepadamu atas dosaku. Ya Allah, biar ku bersujud untuk ke syurgamu. Kesihatan mental merupakan asas kesejahteraan hidup individu dan kemampuan masyarakat untuk berfungsi dengan berkesan. Kesihatan mental boleh terjejas disebabkan masalah sosioekonomi, perubahan persekitaran secara mendadak, tekanan di tempat kerja, masalah keluarga dan penyakit fizikal. Al-Quran yang diturunkan sebagai penyembuh dan rahmat kepada manusia berperanan penting sebagai terapi jiwa. Ketenangan dan pemulihan yang diperoleh daripada penghayatan dan tadabbur ayat Al-Quran dapat memberikan kesan kepada jiwa dan kehidupan manusia. Menyedari kaitan rapat antara Al-Quran dengan kesihatan jiwa, Bengkel Al-Quran dan Kesihatan Mental pada 4 Oktober 2022 ini diadakan untuk menyampaikan ilmu tentang petunjuk Al-Quran sebagai terapi dalam menyelesaikan isu kesihatan mental. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar yang diundang khas, iaitu yang berusaha Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri, Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan IKIM, dan perkongsian pengalaman berharga Encik Zubair Abu Bakar, Mental Depressive Disorder and Anxiety Survivor. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM300. Peserta akan mendapat 2 naskah buku terbitan IKIM.
Berminat untuk hadir? Layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03 6204 6320 atau 321 atau 325. Sedapnya nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukan ke beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras basmati Faiza. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM.